Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Fadilatul Imam, pengurusi kita dan seluruh para jawatan kuasa, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah bersama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berada di bulan yang teramat mulia ini. Kita diberikan rezeki dapat kita menghidup atau menghirup udara Ramadan. Bukanlah menghirup semata-mata, maknanya kita dapat berada di bulan ini, lantas dapat kita berlumba-lumba memperbanyak amal salih kita, yang mana tentunya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang amat-amat dirindui, kerana dengan suasana yang sudah hampir kembali normal. Saya ingat 90% normal lah. Alhamdulillah. Maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kita berazam, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu semua, abang-abang, kakak-kakak semua, untuk kita menjadikan Ramadan kali ini, di atas limpahan nikmat Allah ini, kita nak sungguh-sungguh menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, kita telah melakukan yang terbaik pada Ramadan yang lalu, alhamdulillah. Tentunya tahun ini ada keazaman, keinginan untuk lebih baik. Kalau tahun-tahun sebelum ini kita khatam Al-Quran sekali, kemudian dengan zikir, dengan selawat, dengan tarawih dan apa sahaja ibadah, sedekah, infak kita. Tentu tahun ini kita mesti ada keinginan untuk amalan yang sama, tetapi kuantiti atau kualitinya itu berbeza, maknanya lebih bagus. Sebab itu malam tadi kebetulan saya nak balik daripada biasalah balik tarawih malam tadi, singgah kedai makan kejap nak beli untuk sahur kan. Kan, saya duk perhati, memerhatikan orang tu bukan untuk melihat dengan pandangan yang rendah atau apatah lagi pandangan yang hina, tetapi pertama untuk muhasabah diri sendiri. Yang kedua adalah sudut pandang simpati saya tu. Kerana di bulan Ramadan ni, kita perlu faham sebelum kita bincang tajuk ni. Yang pertama, dia memang bulan ibadah. Maknanya bulan limpahan ganjaran. Makna ganjaran yang amalan yang sama bulan lain dengan Ramadan tak sama nilainya. Umpamanya sedekah kita. Sedekah kita di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan dengan jumlah yang sama, tak sama nilainya di sisi Allah. Sekiranya kita benar-benar ikhlas. Kerana dia berlipat ganda ganjarannya. Apatah lagi Ramadan kita tarawih, kita puasa, tentu lebih sangat banyak limpahan ganjaran. Tetapi perlu kita sedar juga,
ketika kita melihat offer-offer yang ada dalam Ramadan ni, kan bahasa-bahasa mudah faham, tawaran-tawaran yang banyak dalam Ramadan ni, kita jangan terlepas pandang akan suasana atau keadaan yang boleh meleburkan keuntungan kita. Macam tu. Ni kita banyak ni amalan, tarawihnya, puasa siang hari, sedekah pun kita buat beza dengan bulan lain. Ini hari-hari kita infak tak banyak, RM1, RM2, RM1, tapi hari-hari. Bulan lain kita bagi Jumaat je, contohlah. Jadi kita tahu ganjaran yang berlipat ganda Ramadan, tapi kita jangan terlepas pandang akan perkara-perkara yang muhlik. Apa maksud muhlik? Yang merosakkan, yang membinasakan, yang menghancur, memusnahkan ganjaran yang banyak tadi tu. Itu yang khususnya untuk saya sendiri, saya berfikir kebimbangan kepada perkara tersebut. Sebab itu dalam hadis kita tengok bila Nabi SAW sebut, berapa ramai di kalangan orang, rubba min sa'imin, ramai orang yang berpuasa hanya mendapat penat, lapar, dahaga. Maknanya puasa-puasa tapi tak ada apa-apa. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Man lam yada' qawla zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amah aw syarabah. Tidak menjadi keperluan bagi Allah, bagi orang yang tidak meninggalkan qawla zur, perkataan yang zur ni sia-sia. Dia tinggalkan makan minum dia, Allah tak pandang. Laisa lillahi hajah, Allah tak berkeinginan pada apa yang dia buat, sedangkan dia berpuasa. Jadi saya tengok lah abang-abang, saya tengok di kalangan mungkin 40-an menuju 50-an mengkali lah, rambut dah ada lah 4-5 helai uban tu kan, tengah malam habis tarawih. Tuan-tuan, dalam Ramadan ni dia bukan takat amalan tu nak kena banyak, benda yang kita sebut tadi apa, yang melalaikan, yang merugikan. Walaupun kalau kita belajar di si fiqahnya, tidaklah semua benda melalaikan itu mesti berdosa. Itu sudut fiqahnya lah. Tak semua. Dengar lagu hiburan dia lalai lah. Tapi tengok kadar lalai lah, kan. Benda yang lara kan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dia bincang perbahasan ni, adakah semua perkara lara tu berdosa? Tidak. Perkara lara ni benda yang melekakan kita. Dia kadang benda yang leka ni dia hilangkan stres, betul tak? Kan, kita dengar hiburan sikit kan, tengok Maharaja Lawak Mega contohlah. Ni kalau musim-musim tak puasa ni kan, bulan biasa, adalah perincian hukum-hukum tu. Kalau yang hiburan tu tak langgar perintah syarak, tak ada benda-benda yang berlebihan, okey je. Tapi dia tetaplah lara. Dia tetaplah apa dia? Melupakan kita. Lara ni maksudnya benda yang melupakan kita kepada Allah. Simple je. Jadi kalau ulama tasawuf, dia level dia memang menganggap itu salah lah, kan, orang-orang tasawuf ni. Sebab itu dia ada ungkapan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ni tuan-tuan mengaji tasawuf tahulah. Apa maksud dia? Hasanatul abrar, benda orang biasa ni macam kita ni buat baik, baiklah. Hiburan tu okey je, baik je. Maksud hiburan yang tak melampau. Kalau sampai dedah aurat, tari menari yang melampau, tu tentunya berdosa. Takat benda-benda yang menyeronokkan kita kan, tak berdosa sebahagiannya. Tetapi kata orang tasawuf, sayyiatul muqarrabin, apa dia? Tidak baik bagi orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Dia tak boleh. Tapi dia tak claim benda tu salah di sisi orang biasa, bagi mereka saja. Jadi saya bukan nak bawa dimensi tasawuf tu sangat, cuma kerana Ramadan pun tak berdosa sebenarnya kalau kita tengok benda tu. Tetapi apa dia tadi? Dia jadi muhlik, pelebur dosa, pahala kita. Pahala tu jadi reduce, dia kurang.
Kerana kelalaian kita menadah keberkatan yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala di bulan yang mulia ini. Entah boleh bayang Ramadan ni, dia bulan macam, ya kita tak nampak lah, zahirnya tak nampak. Tapi kalau Allah buka hijab tuan-tuan, tak dapat kita bayangkan barakah yang turun mencurah-curah daripada langit ni. Tak dapat kita, tak dan nak tak dah. Dek terlampau banyak. Inilah Ramadan. Betul sudah tengok orang tadi main carom. Main carom tak salah. Kan? Ramai, saya tak tahulah saya sampai. Saya duduk dalam 10-15 minit. Tunggu order dalam 16 minit tu. Bungkus balik. Tapi saya duduk tengok. Saya tak pandang sini. Tapi saya memikirkan. Alangkah indahnya. Kalaulah kita benar-benar menikmati Ramadan. Kita tak dan sekejap nak fikir keseronokan yang itu harus pun tak kata berdosa, tapi kerana Ramadan jiwa kita bening melihat detik, saat, jam yang bergerak meninggalkan kita pada setiap waktu. Tak. Sedih tuan-tuan. Ini dah 7, esok 8, pak. Kurang-kurang tuan-tuan, surah An-Nur barangkali mungkin dah 15 juzuk dah kot baca Quran. Dah. Takbir. Dah saya husnuzan lah. Kalau saya kata sikit kan, tuan-tuan marah pula. Saya kata taklah banyak kan. Kalau tak sampai tak apalah kan. Maknanya keazaman kita tu, semangat kita tu, kehalusan jiwa kita menikmati Ramadan. Tuan-tuan, kalau kita faham sungguh tuan-tuan, tak tergamak kita nak membiar saat-saat Ramadan tu dia berlalu macam tu. Sebab tu bila sebelum Ramadan itu saya duk pergi tazkirah beberapa tempat program ambang Ramadan, saya kata kan, bazar Ramadan tu bagus lah, satu sudut bagus lah, mudah orang balik kerja nak singgah beli makan, tak ada kalut apa kan. Tapi saya kata sampai kalau duduk kat bazar Ramadan daripada pukul 5.30 sampai nak dekat maghrib, itu satu khusran, kerugian. Tak tahulah sini bazar kat mana, luas tak bazar tuan-tuan? Bazar Ramadan sini besar. Kira kalau sa'i tu berapa kali sa'i agak-agak? Sa'i ke tawaf? Tahu tak? Kalau tawaf jadi bulatnya. Kalau sa'i, ujung ke ujung. Kan? Ya, betul tuan-tuan. Kau perhati masa kita parking kereta sekian berjalan. Tak. Sejam dah. Beli baru 2 bungkus. Kita jenis sampai nak putus jari baru balik. Kan? Lagi tak putus jari tak nak balik kan. Duduk kendor barang penuh jari baru balik. Kalau kita perhati tuan-tuan, Allah, itulah Ramadan. Kalau tidak, tak adalah beza Ramadan ni dengan bulan lain. Siang tak makan, and then petang mengketar darah balik. Bukan buka puasa, mengketar darah. Pasal apa? Dia qada balik sarapan pagi, tengah hari dengan minum petang, cover balik time buka puasa. Itu yang penuh meja tu. Ni allocation untuk pagi, ni tengah hari ni. Tu tarawih tersandar itu kan. Tapi ini keadaan yang saya katakan yang berlaku, betul tak? Kita nampak depan mata. Yang lebih sedih, kita pun terlibat. Dan saya sebut tadi, kita tidak membincang soal dosa dan pahala. Ya, pada sebahagiannya itu harus berlaku. Tapi bila kita renung balik, itu bukan harapan bagi orang yang benar-benar rindu akan Ramadan. Ramadan ni tuan-tuan, patutnya berat kita bertambah ke berkurang? Patutnya. Bertambah tu kan, berat nanang lah tu kan. Logiknya berkurang lah, betul tak? Dah makan berapa minit je, berapa jam je? Pagi, tengah hari pula, petang sampai pagi. Tu pun mana ada orang makan start daripada 7.30 sampai pukul 5.30 non-stop. Makan itu makhluk asing ya. Kita yang normal ni makan, berhenti, moreh sikit, balik. Tu pun moreh tu tuan-tuan sebenarnya bagi saya lah, tak tahu lah betul ke tidak, rasanya perosak badan juga. Dah balik, duduk 15 minit. Pasal apa? Ni tadi mi kari 2 pinggan. Marah orang pula kan sebut moreh. Tapi saya duduk tengok, sebab saya moreh memang kalau boleh saya elak sebenarnya. Air segelas juga. Sebab kita kalau boleh nak bangun awal sikit, betul tak kan? Bangun awal sikit. Pukul apa usah awal? Tak tahulah tuan-tuan.
Orang sini pukul 3 kot kan. Bangunlah tuan-tuan, bangun awal sikit sebelum sahur. Dapat kita 2 rakaat, 4 rakaat kan. Jadi itu sebagai muhasabah 7 Ramadan hari ini, yang kita masih berbaki lebih kurang berapa hari lagi, 22 atau 23 hari, insya-Allah. Allah panjang umur kita, sihat tubuh badan kita, supaya kita benar-benar menikmati detik-detik Ramadan. Tadi Tuan Haji Razak umum ada 4 kuliah hari ni, masya-Allah. Ini rasa banyak ni yang datang ni lebih apa. Mudah-mudahan. Baik. Jadi itu sebagai untuk ingatkan saya sendirilah sebenarnya. Kita tak nak leka tuan-tuan. Sayang tuan-tuan. Sayang. Saya forum dengan guru saya hari Rabu itu di Seremban. Hari Rabu maknanya kita baru 4 Ramadan, betul tak? 4 kan? 4, 5. 4 Ramadan ni tuan-tuan normal 4 juzuk lah kan? 4 juzuk. So kalau betul lah tu, kalau ikut kira dia 4 juzuk tu okey. Guru saya 11 juzuk lah. Saya pun masya-Allah. Cemburu. Maknanya masa. Ambil masa. Kan? Jadi saya nak sebut tu supaya kita tidak jadi orang yang lalai dan reka, yang sehingga Ramadan, kerana benda ini akan dilakar ataupun ini kita tak bincang orang yang tak puasa. Tu tak usah cerita dah tuan-tuan. Orang tak puasa, orang tak solat, tak payah dah. Ini saya cerita untuk orang yang alhamdulillah ahli syurga dah. Cuma nak masuk syurga tertinggi insya-Allah. Amin. Kan? Jadi sebab itu di akhirat, di antara nama akhirat tu dipanggil Yaumun Nadamah, hari penyesalan. Penyesalan itu ya iman kepada orang yang memang berdosa. Tentunya lah orang berdosa, orang yang tidak menggunakan umur yang Allah bagi, tidak beramal, tidak taat pada Allah. Dan ada juga penyesalan itu berlaku kepada orang soleh, kerana orang soleh juga rasa dia rugi, patut dia boleh achieve lagi tinggi pada apa yang dilihat di akhirat esok. Patutnya aku umur banyak, sihat tubuh badan, lagi boleh aku buat macam-macam. Juga dia menyesal. Tidaklah menyesal itu bagi orang yang, orang kata apa, yang tidak ikut perintah Allah, tapi orang yang baik pun akan menyesal, kerana bagi dia di akhirat esok sepatutnya lebih dekat dia baginda Nabi SAW. Tapi kerana dia baik tapi lalai pun banyak, akhirnya tak berapa nak capai tahap yang diingini itu. Jadi itu untuk kita renungkan. Baik. Jadi Ramadan ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menikmati bersama, hayati bersama, berjuang bersama-sama sehingga akhir Ramadan insya-Allah. Baik. Jadi kita kembali membincangkan fiqhus sirah, iaitu perbincangan tentang sejarah atau sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, karangan Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Syekh Buti ni tuan-tuan, semua orang tahu dia meninggal ketika bagi tazkirah macam ni lah. Tengah bagi tazkirah macam ni, meletup bom kan, viral 2000 berapa, tak ingat, yang masa Syria tu lah. Tapi saya dapat yang cerita kat satu budak-budak student Syria kata yang dia bukan mati di bom, sebenarnya ada orang depan dia tembak dia. Bom tu dalam kamera je nampak, tapi sebenarnya ada orang yang memang bersedia untuk membunuh dia. Syahid, meninggal dalam syahid. Amin. Baik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Ini perkara yang amat jelas, yang secara automatik menolak apa-apa dakwaan yang datang yang menyatakan adanya nabi selepas baginda sallallahu alaihi wasallam, tertolak secara mutlak. Maknanya yang datang selepas itu. Adapun Nabi Isa lain, ataupun Nabi Khidir, hak tu lain. Itu bukan nabi baru, memang sudah sedia ada. Nabi Isa pastinya akan turun. Nabi Khidir, khilaf ulama, ada berbeza pandangan. Ada sebahagian ulama yang menyatakan telah meninggal, sebahagian menyatakan masih hidup, bahkan akan menjadi pembantu kepada Nabi Isa. Wallahu a'lam. Jadi ala kulli hal, jelasnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir dari segi kelahiran.
Itu Nabi yang terakhir. Bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam itu secara ijma', tawatur, taraqat, maknanya semua ulama, tak kira apa aliran di kalangan umat Islam ini, menyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Tetapi suka tak suka, ya tak ya, kita tengok masih ada yang menyatakan jadi nabi lepas Nabi Muhammad. Jadi Tuhan pun ada, lagi dahsyat. Kan, kata kat nabi Tuhan tu kan, macam-macam. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, inna mathali wa mathal al-anbiya'i min qabli ka mathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه الشيخان. Apa Shaykhan? Dua orang syekh dalam hadis. Panglima besar dalam ilmu hadis dua orang, iaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna mathali wa mathal al-anbiya, aku dan perbandingan aku dan nabi-nabi yang lain. Inna mathali wa mathal al-anbiya, ibarat satu bangunan yang dibina oleh seorang laki-laki. Min qabli ka mathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu, dia elokkan, dia cantikkan binaan tersebut. Illa mawdi'a labinatin min zawiyatin, melainkan pada satu penjuru tu ada lopong sikit, satu batu-batu tak cukup. Faja'ala an-nas yatufu nabi, maka manusia pusing kawasan tu, duk perhati tengok, ada tak kena satu batu tak cukup. Wa ya'jabuna lahu, mereka terpegun melihatnya, maknanya mereka terpinga-pinga, kenapa tak bina ataupun tak sempurnakan binaan tersebut. Wa yaqulun halla, dan kata tu tengok wudi'at hadhihi labinah, kemudian diletakkanlah labinah, yakni batu-batu pada kawasan tersebut. Maka baginda menyebut, qala fa ana labinatu, akulah seumpama batu tersebut, makna akulah pelengkap pembinaan tersebut. Wa ana khatamun nabiyyin, akulah penutup segala nabi. Jelas. Jadi ini hadis yang sahih yang Nabi membayangkan atau memberi satu analogi, kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala rasul. Dan juga bangkitnya baginda itu menjadi isyarat, petunjuk, dalil yang paling sarih, yang paling jelas, menyatakan inilah tanda akhir zaman yang paling utama, iaitu kebangkitan Nabi Muhammad sebagai Rasul penutup. Ada orang tanya apa tanda-tanda Nabi, tanda-tanda kiamat, apa tanda besar. Yang paling jelas bangkitnya Nabi SAW. Dan kita ini adalah tanda akhir zaman. Kita ni umat Nabi Muhammad, lebih jelas lagi kita adalah umat akhir zaman. Cuma dari segi hadis-hadis lain yang menceritakan asyratus sa'ah, betul banyak. Cuma kadang-kadang sebahagian kita ni teruja untuk mengkaji, melihat, memerhatikan tanda-tanda kiamat, yang tidak pun salah. Nak perhati, nak tengok untuk taqarrub ila Allah. Tapi duka citanya hanya sekadar memerhatikan tanpa pula mengislah dirinya itu dari sudut ilmu-ilmu yang lain. Maksudnya apa? Kalau kita ni benar-benar tuan-tuan merasakan zaman ni akhir zaman, makna zaman ni orang kata nak kiamat, bukan sekadar duk tunggu bila Dajjal nak turun, kan? Habis semua jadi Dajjal. Hari tu Covid Dajjal, lepas Covid Dajjal vaksin pula Dajjal, tak tahu siapa Dajjal. Saya pun pening kan, ada orang kata macam tu lah kan.
Dalam menteri pun jadi dajjal juga. Kesian pula lah kat menteri. Habis semua didajjal, kan? Dulu-dulu Amerika Freemason, walaupun kita kata elemen-elemen atau faktor-faktor ciri-ciri itu memang tak dinafikan, adalah perbahasan yang menyatakan bahawa Freemason, gerakan Illuminati itu memang mereka apa maksudnya menunggu-nunggu kedatangan Dajjal, betul. Tetapi hakikat bila Dajjal datang tak ada siapa tahu pun. Tak ada siapa. Dan memang Dajjal telah wujud. Cuma penzahirannya itu hanya Allah Ta'ala yang berhak menentukan. Sebab itu kerja kita bila tahu benda-benda macam ni bukan duk tunggu, kan? Kerja kita memperbaiki diri, itu yang paling jelas. Dan kiamat yang paling jelas apa dia? Kematian kita. Itu paling jelas. Kan? Kiamat yang berlaku hari kemusnahan alam ini memang pasti berlaku. Cuma tak dapat tak ada trigger. Kerana asyratul kubra belum lagi. Tanda-tanda besar tak ada apa lagi. Dari kecil tak saya cakap lah, berlambak dah, kan. Tetapi tanda kiamat untuk diri kita, iaitu hari kematian kita, yang ini lagi kritikal. Tak ada langsung ciri-ciri. Tengah duk exercise, mati. Exercise tu bukan tengah makan kepala kambing. Makan kepala kambing padan lah, kan. Naik darah tiba-tiba, kan. Tengah jogging, tengah kayu basikal, tuan-tuan, kan. Jadi takut balik nak exercise, kan. Tak nak gambarkan manusia mengkaji benda tapi tak balik pada diri dia. Patut kaji untuk tahu benda-benda demikian itu untuk islah diri, motivasi diri semakin dekat kepada Allah. Tingkatkan ilmu yang memang Allah Ta'ala tuntut kita, dari segi ilmu tauhidnya, dari segi ilmu atau ilmu akidah, tauhid akidah, kemudian ilmu fiqhnya, tambah dengan tasawufnya. Kena ada. Tapi ini dulu tengok Dajjal, cerita Dajjal, dan minta maaf cakap lah, ustaz cerita bab Dajjal memang famous lah. Tuan-tuan tengok dekat YouTube tu, ratus ribu lah view ustaz cerita bab Dajjal. Bukanlah nak salah ustaz tu, dia cerita ilmu, tapi minat kita tu duk nak tahu yang tu je. Tapi kalau ustaz cerita fiqhu al-muamalat, tak ambil tahu, kan. Tak ambil tahu. Sebab tu dia takut dengan Dajjal. Tapi yang saya sebut tu, KWSP tak tukar lagi, kan, Tuan Haji Razak. Data-data orang Islam kita banyak lagi tak dalam akaun konvensional, kan. Kena tukar, kan. Itu tak, kalau kita betul-betul faham, kan, kena tukar, kan. Bukan bab tu je lah, semua benda. Semalam saya khutbah di wilayah, kan, Putrajaya semalam. Tak tahu, saya ingat lebih kurang kot cerita Ramadan, kan. Orang ambil berat ni, bab makanan, pesan kepada peniaga, kan, bazar bersih, baguslah, kan. Tapi orang tak berapa nak kisah sumber pendapatan dia beli tu. Itu tak kisah. Bab makan tu dia ambil berat tu. Oh, ini tak bersih, telur tak bersih. Betul, memang betul, tapi sumber kita beli tu, tu dia tak fikir. Bila berita malam tadi, kan, keluar berapa 2.3 bilion pula tangkapan, berapa ramai, kan. Projek mana saya tak dan baca lagi, rasuah lagi. Tak, sudah tuan. Ya Allahu Akbar. Kereta 10 biji disita. Lah cakap. Cuma saya tak dan tengok siapa yang terlibat pegawai apa. Tapi demikian keadaan. Yang entah, kan. Tapi yang itu, tapi suruh makan khinzir. Oi, haram, kata haram jadah dia bubuh. Apa makan babi, kan. Laknat tu, siap cakap laknat. Yang dia telan rasuah tu barakat. Itulah kadang-kadang kecelaruan cara fikir sebahagian orang. Tentunya kita punya dalam Islam tuntutannya samalah. Yang haram dari segi material benda tu haram, tetapi jalan mendapatkannya juga mesti tidak haram. Seiring. Baik.
Hubung kait dakwah Nabi SAW dan para anbiya terdahulu adalah bertujuan jelas. Apa dia tuan-tuan? Memperteguh tauhid manusia. Ini kita semua tahu. Daripada zaman Nabi Adam, walaupun Nabi Adam tidak ada ummah, tak adalah macam Nabi Muhammad ni, kerana manusia ciptaannya tak berapa ramai masa tu. Sebab tu syariat tentunya berbeza. Zaman dahulu, zaman Nabi-Nabi yang terawal, adik-beradik kahwin. Zaman Nabi Musa, kalau tak silap saya, siapa nak taubat, bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Allah sebut dalam Quran. Bunuh diri itu cara taubat. Kita tak boleh, kita berdosa besar. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, kata Allah. Jangan bunuh diri, sungguhnya Allah kasih rahmat pada kamu. Beda. Tapi adalah kena kajilah dari segi asbab musababnya, hikmah dan sebagainya. Tetapi tujuan ghayah tidak berbeza, iaitu tauhid, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan baca surah Al-Ikhlas itu, nama surah Al-Ikhlas, tapi memahami atau mendalami erti surah Ikhlas itu penting tuan-tuan. Penting tuan-tuan. Sebab tu surah Ikhlas ni pendek dan disuruh kita baca dengan kerap. Lepas salat maghrib kalau boleh baca, lepas salat subuh kita baca, sebelum tidur kita baca. Lebih banyak tak apa. Dan baca dengan faham. Allahus Samad. Dia membina tauhid. Lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Jadi orang baca surah Ikhlas ni jiwa dia memang tough iman dia. Tapi baca Allahus Samad, itu tak boleh. Ayo baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pembinaan tauhid. Ini tegas sekali bila melihat di mana dakwah para anbiya meletakkan nilai kepercayaan akidah itu, dan kemudian barulah di sudut syariah. Syariah yang paling sempurna tentunya lah syariah Muhammadiyah. Dan jelas Allah menyebut wa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan kepada kamu din, agama kamu, cara hidup kamu. Tak ada satu pun dalam kehidupan kita ini terlepas daripada sudut pandang agama. Daripada ibadah di dalam masjid ini sehinggalah urusan sekecil-kecil urusan di medan perniagaan di pasar sana, semuanya dalam kerangka perundangan syariah. Saya tuan-tuan duk baca kitab dengan kawan-kawan, undang-undang tanah yang Felda, rupanya tuan-tuan syariah bincang. Kan kalau Felkra ni dia lain sikit. Dia tanah tu mereka yang kelolakan, betul tak? Ada tanah Felkra, kan? Dia adalah ada. Tapi semua itu berada dalam ruang lingkup perbahasan fiqh. Maknanya daripada dulu orang dah bincang dah. Luas semua. Tak kira lah undang-undang jalan raya, semua tu sebenarnya solid. Sebenarnya syariat kita ni sangat solid. Dan cuma orang fikir sebahagian lah, mungkin bukan Islam je, kita orang Islam pun kadang tak jelas benda ni, sebab kita tak ada pendedahan yang begitu, orang kata apa, terbuka. Sebab itu kita ni kalau implement syariah, maknanya undang-undang syariah Islam, dari segala apa hukum pun, dia tak mesti kita kata solid ikut kita kata orang panggil hudud tu. Kerana zaman berubah, banyak perundangan. Sebab itu dalam Islam dia ada peruntukan dipanggil ta'zir. Ta'zir ni khalifah atau pemimpin lah yang tetapkan di atas kesesuaian pada satu-satu hukum tu. Cuma memanglah tak dinafikan beberapa jinayat itu, tak banyak, sikit je, memang disebut dengan jelas dalam Al-Quran. Curi, potong tangan, semua tu kan. Tapi itu pun bukan senang, amat susah untuk sesuatu hukum itu jatuh dari segi mengikut apa yang Al-Quran sebut, perinciannya itu, syarat-syarat. Jadi kalau gugur satu syarat, tak juga terlepas, tapi gugurlah sedikit atau ringanlah sedikit hukumannya. Jadi
Nak sebutnya bagaimana syariat kita ni sangat komplit, tuan-tuan. Terperinci. Tapi insya-Allah sebenarnya benda ini akan kembali diperbetulkan mudah-mudahan. Bukan mesti dengan istilah-istilah yang hari ini orang sebut, yang sebahagiannya mungkin terkait dengan elemen politik, kan, kalau di Malaysia. Tapi kalau di negara-negara lain tak ada lah. Baik. Jadi sebagai seorang Muslim, jelas dari sudut akidah, kemudian kehidupan kita ini berjalan dalam syariatullah. Semua. Tak ada satu pun terkurang. Baik. Baginda Nabi SAW, Nabi yang terakhir, iaitu sebagai syarat untuk melengkapkan tauhid. Waktu kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia seiring, walaupun Nabi itu tidak disembah. Sebab itu keagungan baginda SAW itu, sehingga kalau dalam solat itu tak diungkapkan nama baginda, tidaklah ada nilai solat tersebut. Macam tu. Walaupun bukan baginda itu bukan Tuhan, tapi nak bagi tahu keagungan, kemuliaan, kekasih Allah itu setara itu kedudukan baginda. Tak boleh dikesampingkan. Sebab tu bila kita disuruh memperbanyakkan zikrullah, demikian kita disuruh memperbanyakkan salawat. Puji atau salawat pada Nabi. Kalau Habib-Habib ni bukan takat selawat, mereka buat qasidah macam-macam, memuja-muji baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana Nabi itu Tuhan, tidak, tapi kerana keistimewaan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Qasidah yang masyhur Al-Imam Al-Busiri, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kan? Ya Rabbi, panggil Allah. Kan? Ya Rabbi, nak minta ampun ni, tapi tak tinggal ya Rabbi bil Mustafa. Ini yang panggil, kalau kita mengaji apa? Panggil apa? Istilahnya tawasul. Kan? Tawasul ni mungkin kita nampak macam ni, tapi kita baca selalu Jumaat tu. Kan? Imam Khatib baca Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyikal amin. Kan? Bi sifatikal ulya, bi sifatikal uzma. Satu lagi binabiyyikal amin, tawasul. Maknanya perantara tu bukan maksudnya kita minta, kalau perantara macam Quraisy dulu dia minta kat batu tu, tu memang tentunya syirik. Ini kita minta pada Allah, tapi ada perantara tu, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tawasul dengan nama-nama Allah, minta. Nak sihat, ya qawi, panggil ya qawi, yang maha kuat, nak bagi kita kuat sihat. Ya matin, nak kaya, ya razzaq. Kan, minta, kan. Jadi minta. Sebab tu hari ni ada perbincangan di kalangan sebahagian kawan-kawan kita yang salafi tu, duk rigid dengan tawasul. Bukan minta dengan Nabi, minta dengan Allah, cuba perantara. Kerana Nabi kekasih Allah, tentunya lah ada kedudukan yang mulia, kan. Baik. Alah, kita je lah tuan-tuan, kadang-kadang kita nak berurusan, kita kalau ada kawan kita dalam pejabat ke mana, kan, tuan-tuan nak pergi KWSP, kau lah Haji Razak, tu macam tawasul lah tu. Jak, tolong, kan, contoh, kan, bagi mudah faham, kan. Tapi sebenarnya itu tak apa-apa, sihat, tuan-tuan. Itu jangan tawasul sangat. Marah orang lain batu panjang, tuan. Pening Haji Razak ni, kan. Ini dengan Nabi ni dia unlimited. Kita dengan kawan-kawan limited, mana boleh nak layan semua, kan. Tapi itu urusan dunia. Tapi dengan Nabi dia unlimited, kan. Kita minta satu alam, minta tak ada apa, Nabi layan semua, kan. Makna semua orang boleh, tak berkurangan barakah Nabi tu, kan. Baik. Tiap Nabi menyeru kaumnya kepada kepercayaan tersebut, dan tiap Nabi juga menyokong dan menegaskan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu darinya. Jadi ini adalah juga perbahasan
bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam itu telah dikenali oleh para anbiya, para nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad sebab itu disebut sebagai Sayyidul Anbiya. Logiknya tak mungkin nabi yang terakhir, kemudian nabi yang singkat umurnya tiba-tiba jadi Sayyidul Anbiya. Apa dia? Penghulu segala rasul. Macam mana? Tetapi demikian, bahawa nabi ini sallallahu alaihi wasallam di alam ruh beliaulah panglima, walaupun baginda yang terakhir. Ada cerita panjang pula alam ruh kan, itu cerita ruh pula kan. Tapi demikian dikupas oleh para ulama, menceritakan bahawa kenapa peristiwa Isra' dan Mi'raj itu nabi-nabi lain bagi salam kepada Rasulullah, welcome Nabi, semua dah kenal. Cuma alam nyata, alam dunia lewatlah kedudukan Nabi, tapi di alam ruh, Masya Allah. Sebab itu kita ni semua tuan-tuan, di alam ruh kita pakat bertemu dah. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut al-arwahu junudun mujannadah. Apa dia? Ruh-ruh kita ni junud, telah menjadi tentera-tentera yang berbaris. Maknanya kita ni semua telah berada bertemu. Sebab tu kadang-kadang Allah Alam Tuhan, kita kalau jumpa seseorang yang tak pernah kita jumpa, macam pernah tengok lah dia ni. Kadang-kadang ada tak? Entah pernah lalui peristiwa itu, keadaan itu, kan? Tak, sebenarnya tak boleh pun. Memang tak kenal, kan? Tapi dia ni bukan mana? Macam cerita apa, senario kan? Kau pernah lihat dia ni, tapi di mana? Gitu lah, kan? Jadi sebenarnya memang kita pernah bertemu, cuma alam ruh. Masya Allah. Sebab itu perbahasan alam ruh ni panjang juga lah, kan? Tetapi itulah kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Dan diturunkan kepada kamu sekalian agama seperti mana yang diutuskan kepada Nuh, dan diwahyukan kepada seperti juga yang diutuskan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, agar kamu menegakkan agama dan jangan berpecah belah kerananya. Oh tuan-tuan, kita ni umat Islam ni, ya Allahu Akbar, kalau kita cerita kalau ni, dan kalau baik sebenarnya, bukan kalau tak baik. Andainya kita ini bersatu hati tuan-tuan, tak tahulah betapa gerunnya musuh-musuh Islam. Kita ni kat situ je sebenarnya. Kita ni kalau memang bersatu, bukan parti bersatu, nanti orang kata saya kempen pula. Parti bersatu tunggu Pak Riu lah. Tak, maknanya umat Islam ni, tak tahu nak cakap. Ni bukan cerita dalam kerangka Malaysia semata-mata, secara keseluruhan bangsa atau keseluruhan negara. Kalau umat Islam ni benar-benar hati mereka bening melihat kekuatan ummah, banyak benda settle tuan. Banyak benda settle. Tapi memang tak boleh tuan. Dia jadi satu, buat macam mana? Itulah boleh kita kata juga tanda kiamat. Tanda kiamat tuan. Umat Islam tak bersatu ni tanda kiamat lah sebenarnya. Bukan nak cerita tak bersatu ni, politik tu satulah. Ni kita ni dalam surau masjid ni pun kadang-kadang susah nak bersatu. Duk satu saf, contohlah. Bukan saya tak kata An-Nur alhamdulillah insya-Allah. Saya tak tahulah An-Nur sini, tapi betul tuan. An-Nur, saya ada An-Nur lagi satu di Bandar Puteri Klang. Juga baguslah jemaah dia. Sini pun saya tengok masya-Allah. Mungkin barakah nama Nur kot. Betul kan? Saya di An-Nur sini ada iftar ada. Masya Allah. An-Nur tu dia tak tahulah lama dia orang punya pattern macam tu, kan? Tak semua surau buat macam tu, maksud saya tu. Dia start buka, tak balik lah. Dia tazkirah Ramadan dia lepas maghrib. Maknanya yelah, ada yang balik ramai juga, tapi dia hidup lah, kan? Mana ada orang budak-budak duduk belakang duduk main, tak apalah, tapi duk ramai gitu, Masya Allah. Dari pattern gitu dah, daripada maghrib sampai tarawih.
Straight macam kat Mekah lah kan. Dia nampak ala-ala macam tu sikit. Tapi taklah orang kata pun Mekah ribu juta lah. Tapi duk pattern ni sini balik lah, lepas maghrib balik kan. Tu datang balik. Betul kan? Tuan-tuan lepas ni buat itu. Stay sampai malam. Tak apalah nak buang air tapi dia cantik orang ramai orang keluar masuk. Tapi make sure ada orang sungguh lah. Tadi ustaz tazkirah 2 orang payah juga. Kan? Tapi saya nak sebut tu hati yang bersatu. Tak senang tuan-tuan. Di ketika macam-macam ni tak tahu nak cakap lah. Politik ni tak larang nak ulas dah kan. Perpecahan semua ni. Itu bagi orang politik lah. Kan? Tapi dalam lagi sedih apa? Ustaz pun susah bersatu. Betul tuan-tuan? Di kalangan agamawan pun susah nak bersatu. Maksud bersatu tu memang mungkin kita tak semua boleh sama, tapi kita tidak saling menjauh maksudnya. Tidak saling kita mengasing diri satu sama lain. Saya tuan-tuan, Masya Allah, saya tak tahulah. Tapi saya tak ada masalah apa dengan orang. Mana asatidah tuan-tuan bawa lah, saya okey semua. Walaupun mungkin ada 2-3 benda saya tak setuju, tapi saya tak sampai, oh dia ni saya boikot sini. Saya tak sampai macam tu. Biarlah kan. Negeri mana tuan-tuan pun tahulah. Kalau sebahagian Malaysia ni ada negeri yang keras-keras. Saya kata, kita Muslim. Tak mungkin kerana perbezaan itu kita perlu menjauh. Menjauh tu masuk jiwa kita. Bahkan mereka itu ada dalam doa kita. Tak boleh tuan. Tak sebahagian orang kadang-kadang, oh ini puak ni maki, kutuk, kritik, hina, padahal sama-sama mengajak manusia mendekatkan diri kepada Allah. Betul tak? Sama tak kira lah aliran mana pun tuan-tuan. Sama, kau dengar tazkirahnya sama. Bangunlah di sepertiga malam. Sama je semua ajak macam tu. Tapi kita ada bab beza sikit, oh ini sesat ni. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh. Akhirnya kesan, bukan kesan kepada orang sahibul kalam tu, orang bercakap tu, dia tentunya dah, ni yang bawah ni. Tuan-tuan yang mendengar, betul saya sedih, duka cita melihat ini perpecahan. Saling sindir menyindir tak berhenti-henti. Sikit-sikit sindir tak apalah ini. Kan? Betul, Allah Akbar. Kalau tak kira lah awak aliran awak ahlan wa sahlan, silakan aliran awak. Tapi biarkan kami aliran kami dan kita sama-sama bawa manusia dekat kepada Tuhan. Tak salah apa. Kan? Oh tak, yang tu cara dia sesat barat. Yalah, kalau sesat tu nak kena adalah black and white, sesat takat mana. Nak kena clear lah. Kena ada muzakarah lah. Kalau sesat sungguh lah. Tapi kalau takat bedo, tak sama dengan apa yang awak faham dengan saya faham, tak semestinya sesat. Ini mesti kita kembali tuan-tuan. Saya sedih melihat. Kalau tidak, itu belum lagi kita bincang peringkat dunia, jauh lagi lah. Ni kita sesama. Di kalangan adik-beradik kadang-kadang. Adik-beradik pun, oh apa kau ikut ustaz tu mengarut merepek. Lah. Kadang saya pun cakap mau merepek, tapi bukan dalam kerangka menolak totally. Mungkin 1-2 perkataan dia je yang mungkin dia perlu perbetulkan. Kan? Saya cakap ni pun banyak yang salah. Tuan-tuan kritik, tak ada masalah apa pun. Kan? Manusia. Sebab tu satu benda yang tuan-tuan kena sedar, antara peribadi terpuji tuan-tuan, satu orang, tak kira lah agamawan ke tokoh apa politik lagi lah, apabila dia senang, dia dibetulkan. Orang betulkan dia senang. Mana dia tak kisah. Dia okey orang betul. Tidak seperti sebagian orang yang dia rasa susah untuk terima untuk orang betulkan dia. Ini masalah. Tak kira lah siapa pun. Hatta kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, macam itulah. Kalau kita ni susah nak menerima teguran daripada anak, yang teguran yang patut lah, kita tak betul lah tu. Ananiyah, bahasa Arab tu ananiyah apa? Keegoan. Tak boleh. Itu sikap, kalau bahasa kasar, sikap iblis lah. Ego. Tak boleh kena tegur. Mukmin, Muslim, tak kira siapa pun, serban tinggi mana, kopiah macam mana, satu orang tegur, mungkin teguran tu tak betul, dia betulkan, ada muzakarah yang baik. Tapi kalau langsung tak boleh ditegur, oh ni berat. Sebab tu saya respect orang Arab. Orang Arab saya agak respect. Satu sudut lah yang tu. Suasana tegur menegur ni tak ada apa, memang sehat. Adalah sekali dua panas kan? Tapi panas-panas pun taklah sampai tak bertegur siapa. Ini suasana yang saya tengok bagus di kalangan orang Arab.
Tapi kita ni, kalau satu orang kena tegur, tegur je pun, buat press conference, la ilaha illallah. Tegur bukan apa. Apa tegur? Kan tak kisahlah kan, tapi kadang-kadang kita perlu jendela jiwa yang luas. Kalau tak betul kan, dan mungkin teguran tu pun tak betul, kita counter dengan sejahtera. Tapi ini yang kadang-kadang tak berapa sehat, yang akhirnya kesan saya sebut tadi kepada sebahagian kita di bawah ini yang melihat benda itu dengan pandangan yang tak ada pertimbangan yang seimbang. Jadi timbullah, oh ni tak boleh, ni puak lain, ni puak lain, oh ni. Jadi sebab saya sebut ni kerana seruan Allah, wala tatafarraqu fi, jangan berpecah dalam agamanya. Sebab itu dalam ayat yang kita baca apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Baca sajalah ayat tu. Betul? Aku tak boleh lah. Kenduri tak pergi. Tak pergi kerana memang tak boleh pergi, tak apa. Tapi tak pergi kerana hati tak senang, menyampah. Tak boleh, tak boleh. Itu kena lebur. Ni Ramadan ni apatah lagi. Kan? Jadi ini supaya kita faham, agama menyeru kepada, meruntun jiwa kepada bersatu hati. Malah langsung tidak tergambar kepada kita seruan para anbiya itu akan berlainan di antara satu dengan yang lain mengenai akidah. Tak ada. Jelas semua mentauhidkan Allah Ta'ala. Kerana soal akidah adalah soal berita dan khabar, dan tidak akan berlainan perkhabaran dan berita antara satu Nabi dan Nabi yang lain. Sama risalah mereka dari segi tujuannya. Tidak diterima oleh akal manusia bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutus seorang Nabi menyatakan Allah itu tiga, Maha Suci Allah. Ini semua i'tiqad yang batil. Khabar tentang akidah tidak bertentangan antara satu sama lain. Tak mungkin, kita sebut tadi. Jelas. Sebab itu di pagi dan petang kita berzikir, kita memohon kepada Allah apa dia? Mentauhidkan Allah. Saya sebut tadi baca surah Ikhlas, antaranya kita baca lepas subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sama tuan-tuan, inilah seruan para anbiya zaman berzaman. Jadi akidah ini kalau kita nak bincang secara lebih serius, amat serius pun, kerana di luar sana begitu banyak umat Islam yang telah terpesong akidahnya. Terpesong tuan-tuan. Bukan nak cerita salat tak salat ni, akidah telah terpesong. Memang banyak. Yang kita di sini cerita ma'rifatullah, ada satu negeri cerita mak lipat. Tahu mak lipat tuan? Bukan ma'rifat, mak lepat. Kita ni nak kenal Allah, tak payah solat pun tak apa. Bukan ada kata tak payah solat, tapi solat, oh ada cara dia, jahanam. Ini semua merosakkan. Sebab tu kata tadi, kalau jelas kesesatannya dan memang telah terbukti, yang itu memang kena tolak. Tak mungkin untuk diperbetulkan. Maksudnya untuk dibela, tapi mesti dibetulkan. Tapi itulah kan, jenis-jenis macam tu kalau tengok dekat YouTube, yang tengok 125,000. Ya Allahu Akbar. 100,000 yang tengok benda-benda macam tu. Ni orang Islam ke? Kalau takat kuliah 40-50 orang ni kan, banyak dah alhamdulillah. Ni 100,000 duk tengok, yang mengiyakan dakwaan-dakwaannya. Oh bahaya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang siapa yang tengok, siapa yang follow, itu siapa tu? Di kalangan orang-orang Islam yang sudah dry, kering otak hatinya. Nak cari sesuatu yang lain yang dia rasa lebih rare, lebih rasa simple. Bahasa orang apa ni? Simple but nice. Kan? Simple tapi best duk follow kan. Sebahagiannya batil. Jadi ini kita dapat berkongsi pagi ini. Sekadar ini saya ingat untuk kita meletakkan jelas tujuan utusan Nabi. Dan saya sebut kerana itu poin dia, kita jaga hubungan kita sesama Islam. Kalau di peringkat taman, jaga ukhuwah kita tuan-tuan. Setakat perbezaan 1-2 tidak mengeruhkan ukhuwah kita. Tegur dengan bahasa yang santun. Ni semua tuan-tuan kena suburkan. Duduk dalam masyarakat tuan-tuan ramai ni, suburkan keharmonian. Betul, berbeza tu tak ada apa, itu normal lah. Kita sudah bersedia mental kita sentiasa menerima perbezaan.
Kawan ni parking kereta sikit cara tak betul. Tuan-tuan beza, tapi lebur kata atau rungkaikan dengan seindah-indah cara. Betul tuan. Kerana kalau tidak akhirnya kita kita mengorbankan nilai ukhuwah yang menjadi tuntutan agama kita. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan bulan ibadah, bulan penyatu jiwa kita juga, melebur sengketa, merapatkan saf kita sesama umat Islam khususnya, hatta dengan non bukan Islam kita berdamai, tidak kita juga saling membenci sebenarnya. Tak disuruh, melainkan orang bukan Islam yang memang memusuhi Islam, hak tu cerita lain. Tapi secara umum di Malaysia ni tak begitulah, walaupun ada satu dua memang kau ayun tu tak boleh buat apa, tepi tekeh kepala dia lah kan. Tapi umumnya di Malaysia ni non muslim pun boleh hormat kita. Satu dua yang bising-bising tu dia ketuk sikit kepala dia lah kan, bagi dia sedar sikit. Jadi Ramadan ni bulan penyubur ibadah dan sucikan jiwa kita sesama kita, insya-Allah. Dan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala bagi kekuatan kepada kita sehingga Ramadan selesai. Dan yang paling penting, bila kita berjaya berjuang dalam Ramadan menjadi la'allakum tattaqun, setelah Ramadan itu kita akan tuai hasilnya, iaitu kita mudah-mudahan istiqamah dalam kebaikan. Wallahu alam. Insya-Allah kita bertemu pada pertemuan akan datang. Saya ada program balik pukul 9 ni, insya-Allah sambung. Jadi wallahu alam, insya-Allah kita jumpa lepas raya lah kot. Jadi selamat, nak ucap selamat raya malu tuan-tuan. Malu. Kan tak padan ni kan. Walaupun raya nanti lepas tu baru jumpa. Ucap selamat hari raya sekarang ni, hatta lagu-lagu yang didendang dekat mall lah, macam nak menghalau Ramadan. Macam tak boleh lah patutnya. 2 hari nak raya padan lah. Ini lagi 3 minggu. Ada tempat saya tu belum masuk Ramadan, promosi raya. La ilaha illallah. Apa salah kau tulis promosi Ramadan? Tulislah promosi Ramadan, tak salah apa. Promosi raya, Ramadan belum lagi. Faham tu? Jadi ini kadang-kadang meleburkan jiwa kita pada Ramadan. Sedih. Jadi mudah-mudahan kita terus bersemangat, istiqamah, dan jemaah ramai-ramai datang. Semua salat zuhur, asar, isyak, tarawih ramai, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وصيامنا تقبل منا يا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lamu bis-shawab.